Ini sesi parlimen terakhir Barisan Nasional, Muhyiddin. Menarik ucapan pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM, merangkap timbalan Presiden Pakatan Harapan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perbahasan usul menjunjung kasih titah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebagai bekas pemimpin UMNO begitu lama memerintah negara, kini beliau bertanya, ke mana hala tuju negara kita selepas ini? Rakyat merungut tentang masalah kos sari hidup yang menekan, pendapatan yang tidak meningkat, peluang pekerjaan yang terhad, masalah lambakan pekerja asing, harga rumah yang mahal, kos perubatan yang tinggi dan lain-lain, katanya. Semua masalah itu berpunca daripada pemimpin Barisan Nasional yang diketuai UMNO yang tidak amanah dan membawa negara ke haluan yang tidak betul. Berbilion ringgit wang negara lesap dan jumlah hutang negara juga naik dengan mendadak sehingga mencecah hampir 1 trilion ringgit. Hutang ini tidak digunakan untuk memenuhi keperluan rakyat, tetapi sebaliknya disalahguna untuk menampung kehidupan mewah Perdana Menteri dan kroni. Akhirnya, segala hutang piutang ini terpaksa ditanggung oleh rakyat. Dalam bajet tahun ini, kerajaan dijangka mengutip hasil cukai GST sebanyak 43 bilion ringgit, tetapi sebanyak 32 bilion ringgit dibelanjakan untuk membayar faedah dan caj hutang kerajaan, kata Muhyiddin. Namun penyakit rasuah dan penyelewengan semakin melarat. Berbilion ringgit wang negara lesap, beban kutipan cukai ke atas rakyat semakin meningkat dan jumlah hutang negara juga naik dengan mendadak sehingga hampir 1 trilion ringgit sekarang ini. Skandal 1MDB adalah satu contoh klasik bagaimana sebuah syarikat milik kerajaan berhutang puluhan bilion ringgit untuk menampung penyelewengan yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi negara. Hutang ini tidak digunakan untuk memenuhi keperluan rakyat, tetapi sebaliknya disalahgunakan untuk menampung kehidupan mewah pimpinan negara. Dan akhirnya segala hutang piutang ini terpaksa ditanggung oleh rakyat. Dan dalam bajet tahun ini, kerajaan dijangka mengutip hasil cukai GST sebanyak 43 bilion ringgit, tetapi sebanyak 32 bilion dibelanjakan untuk membayar faedah dan caj hutang kerajaan. Beliau mempersoal bagaimana dengan memberikan bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM sebanyak 7 bilion ringgit tetapi mengutip cukai GST sebanyak 43 bilion ringgit itu dikira sebagai membela rakyat. Adakah dengan menggunakan harta milik Felda, tabung haji dan mara untuk memperkayakan kroni itu dikira sebagai membela rakyat? Soalnya. Beliau menyindir Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang berpendapatan jauh lebih lumayan menerima derma sebanyak 2.6 bilion ringgit dan beliau langsung tidak perlu membayar apa-apa cukai. Ini bukanlah sebuah kerajaan yang didirikan untuk membela nasib rakyat. Ini adalah sebuah kerajaan kleptokrat yang bertujuan semata-mata untuk mencuri khazanah negara dan harta milik rakyat. Kerajaan seperti ini mesti ditolak, katanya. Ini bukanlah sebuah kerajaan yang didirikan untuk membela nasib rakyat. Ini adalah sebuah kerajaan yang disebut sekarang ini sebagai kleptokrat yang bertujuan semata-mata untuk mencuri khazanah negara dan hak milik rakyat. Dan oleh sebab itu saya percaya kerajaan seperti ini akan ditolak dalam pilihan raya. Beliau turut menyuarakan kebimbangan pilihan raya umum ke-14 yang akan datang ini akan dicemari dengan pelbagai bentuk penipuan oleh kerajaan Barisan Nasional. Populariti Najib telah menjunam ke paras bawah 20%. Justru jika pilihan raya diadakan secara bersih, bebas dan adil, Barisan Nasional pasti kalah, katanya. Walaupun diwujudkan persempadanan semula kawasan pilihan raya, sebagai mantan pengarah pilihan raya Barisan Nasional, beliau tahu ia belum tentu menjamin kemenangan Barisan Nasional kerana sokongan pengundi Melayu kepada parti itu telah merosot dengan ketara. Menurutnya, penambahan bilangan pengundi POS adalah untuk menjadi satu lagi talian hayat kepada Barisan Nasional.
Selain itu, pendaftar pertubuhan mengugut untuk membubarkan PPBM. Saya ingin bertanya kepada pendaftar pertubuhan, apa salah kami? Di mana silapnya? Beritahulah kami. Sebagai sebuah parti politik yang berdaftar, kami sentiasa patuh kepada undang-undang dan perlembagaan. Sebaliknya, menurut beliau, UMNO yang terang-terangan melanggar perlembagaan parti dengan menangguhkan pemilihan melebihi tempoh 18 bulan seperti yang ditetapkan oleh perlembagaannya tidak diambil sebarang tindakan. Muhyiddin turut menyuarakan manifesto Pakatan Harapan yang mahu melaksanakan reformasi institusi yang menyeluruh untuk menjamin kewujudan sebuah kerajaan yang bersih, pemimpin yang amanah dan undang-undang yang melindungi hak rakyat. Dalam keadaan ini, saya tidak nampak Malaysia akan kembali berada pada haluannya yang betul jika Barisan Nasional terus memerintah. Reformasi institusi tidak akan dilaksanakan oleh Barisan Nasional kerana segala institusi yang ada inilah yang menjadi talian hayat kepada Barisan Nasional. Malah jika Barisan Nasional dibiarkan terus berkuasa, semua institusi yang ada akan terus dimanipulasi oleh Barisan Nasional untuk memperkukuhkan kuasanya, tegasnya. Beliau mengakhiri ucapannya dengan mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doanya dan rakan-rakannya di dalam Pakatan Harapan agar sesi parlimen kali ini adalah sesi yang terakhir Barisan Nasional. Tapi saya nak habiskan ucapan saya dengan mendoakan mudah-mudahan dalam pilihan raya akan datang ini kita tak duduk sebelah sini dan insya-Allah akan seberang di sebelah sana untuk menajui kerajaan Pakatan Harapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Speaker. Dengan reformasi institusi yang menyeluruh, integriti dan accountability kerajaan akan dikembalikan demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.